أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم. Jadi pertama sekalinya alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, kekuatan iman serta amal, dapat kita sama-sama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan solat maghrib secara berjemaah, yang mana ramai di kalangan kita yang tidak dapat menunaikan solat atau dapat menunaikan solat tapi tidak berjemaah, ataupun berjemaah tapi tidak di masjid. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita bagi tahu sekali dunia dengan bising mengenai penghinaan dan oleh kafir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kafir boleh buat filem dan boleh menggambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang dilesak, seorang yang menghadap, yang menegur ke fahaman agama Nabi kita dengan darah, dengan menzalimi orang sekali. Lalu seluruh dunia Islam bangun dan menunjukkan perasaan kasih dia, cinta dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang panggil satu fenomena yang sangat baik. Di situlah kita nampak semua orang Islam walaupun tidak bersepahaman, berlainan fikrah, berlainan warna kulit, tidak setuju mengaku, tapi apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibina dengan sedemikian rupa, umat Islam dapat bersatu lagi dalam bab tu. Tak apa dah, alhamdulillah. Di situlah kita nampak bahawasanya kenapa alim ulama kita dulu-dulu suka buat majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita salafus soleh, ulama kita yang silap, ulama pondok kita buat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila zaman manusia berpecah belah hanya dengan mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati akan dapat bersatu. Walaupun tubuh tidak dapat bersatu, hati dapat bersatu. Dan jangan kita menghina orang panggil rasa cinta orang kepada Nabi walaupun dia tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak ajar kita hina menghina. Orang Badui masuk dalam masjid Nabi, kecing pacar, layan orang lak pacar, Nabi tak apa. Nabi tidak menghina. Sebab kita dalam menghina. Boleh kita patut fikir, kenapa orang kafir berani menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh jadi kerana kita sendiri pun tidak menghargai dan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok, kita ahli sunnah wal jamaah, bila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana pokok Syiah. Amalan orang Syiah ada, amalan ahli sunnah ada di pokok Syiah. Walaupun dia tak betul,
walaupun dia sesat, tapi ada. Bila sebut nama Nabi kita Muhammad, dengar kok dia selawat. Tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ahli sunnah sendiri boleh selawat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ghurima anfin man zukira ismi falam yusalli alaihi." Ghurima anfin mana rubuh sembayang muka orang di akhirat kelak. Rubuh dengan muka. Orang yang mana? Zukir ta'indah, disebut nama aku di sisi dia. Orang sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaihi, tapi dia tidak berselawat pada. Dan kita senantiasa tu dijaga oleh sesat seperti kita sendiri. Batulah hasibu qabla an tuhasabu alaikum. Kisah kira dia. Kenapa orang kafir menghina Nabi kita sendiri? Kerana kita sendiri pun tidak memuliakan Nabi kita. Kita panggil nama Nabi kita pun tidak mengikut apa yang Allah Ta'ala kata dalam Quran. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dukum ba'da. Jangan panggil nama Nabi mu sebagaimana panggil setengah daripada setengah. Mama, Pak Mak, Mama kamu, jangan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sendiri panggil Nabi kita, tidak ada satu haraf nidah pun dalam Quran, Ya Muhammad. Semua dipanggil dengan pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Tanda Allah Ta'ala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kita sendiri tak boleh. Tahu bahasa lekeh. Kita rasa memaguh apabila tokoh yang kita sangat hormat, tokoh yang sangat kita cinta, orang kecil, orang tinggi punggung atas gambar, tokoh-tokoh yang kita hormat. Oh, malu kita. Waktu ini. Tapi bila orang menyebut nama Nabi kita dengan tidak secara hormat, kita tak rasa apa-apa. Orang yang tidak cerita mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala nabi lain. Boleh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kelebihan. Ketika budak-budak kita tak rasa apa-apa. Pasal itu kena sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sejak bila lagi ya Rasulullah kamu ni jadi Nabi? Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, kuntu nabiyyan wa adama bainar ruhi wal jasad, atau kama qala wa adama bainat tin wal ma. Hadis sahih Muslim. Aku dijadikan Nabi ketika mana Adam belum jadi gemage, kata panggil. Belum jadi lembaga Adam lagi. Adam jadi ruh dengan jasad, berpisah lagi. Adam jadi tanah dengan air, berpisah lagi. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah jadi Nabi itu. Tapi ditapal ke pada ketika umur 40, betul? Dizahir ke ketika umur 40, betul? Kerasulan Nabi kita umur 40. Tapi ketika kenabian dia, kuntu nabiyyan wa adama bainar ruh wal jasad, atau wa adama bainal ma wad din. Tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga orang Islam, dia kata Nabi kita tak ada kelebihan apa-apa, supaya ya dengan budak-budak ada di kampung kita. Muhammad kampung kita. Kalau orang Islam sendiri kata lagu tu kan Nabi, apa tak ada orang kafir ganding lebih pada tu lagi. Lebih hina lagi. Sedangkan Nabi kita, laula khalaqta khalq, laulaka ma khalaqta khalq. Allah Ta'ala firman dalam hadis qudsi,
Kalau tidak kerana muhir Nabi Muhammad, nescaya aku tidak jadi ke langit bumi ini. Dan sebab tu kita ada kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu rahmat. Kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dapat kita nak kata Nabi, nak kecek Nabi lebih Muhammad. Baca dalam kitab Fawaidus Salawat karangnya Syekh Yusuf